Sabah ini, mereka lah yang menjadi pekerja di kilang-kilang ini. Di Tawau kita ada minyak masak jenama Bes. Di Sandakan kita ada minyak masak jenama Gold. Minggu depan Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita, Ketua Menteri, akan membuka lagi satu minyak masak jenama On Soy di Keningau. Siapa yang kerja di kilang-kilang ini kalau bukan anak-anak Sabah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, given time, berikan sedikit masa, saya yakin kilang-kilang ini akan mampu bersaing dengan kilang-kilang masak yang ada di semenanjung Malaysia. Sebab kita supply ada. Minyak masak mentah kita banyak. Mereka menunggu kita. Umpamanya kalau di Pelabuhan Kelang, dorang tunggu kita punya minyak. Kali ini matilah kamu. You need my supply, you open up a factory in Sabah. Mau buka kilang, mau minyak kami, buka kilang di Sabah. Sebab kita mau industrikan negeri Sabah ini supaya Sabah boleh bersaing dengan mereka yang ada di semenanjung Malaysia. Ini dasar baru kita. Inilah masa depan Sabah. Kenapa kita tidak boleh industrikan negeri Sabah? Supply kita ada, kayu balak kita ada, minyak kita ada, pelancongan kita ada. Apa yang kurang di negeri Sabah? Betul. Saya mau tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kamu pergi Kedah, apa yang ada di Kedah? Padi. Padi saja. Iya. Kau pergi Perlis, apa ada di Perlis? Iya. Laut. Mangga harum manis saja. Kau pergi Pulau Pinang, apa ada? Putu. Siapa tahu? Laksa Pinang saja. Betul. Di Sabah ini you name it, kita ada hasil lautan, kita ada hasil hutan, kita ada pulau-pulauan, kita ada apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada minyak kelapa sawit, kita ada arang batu, kita ada emas. Ya, saya mau sebut satu-satu pun terlalu banyak. Tapi saya mau tanya dengan orang Sabah, kenapa Sabah masih di antara rakyatnya yang termiskin di Malaysia? Taman Kinabutan bang, Taman Kinabutan. Jawaban dia Taman Kinabutan satu. Ria. Karena di sebelah sana tidak pernah melayan kita sama rata, sama rasa. Betul. Tidak ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ada menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu yang mengubah nasib mereka. Bukan warisan yang cakap ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umatnya, kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk negeri kita, sampai bila-bila pun hasil masuk kita akan jadi dialibabakan sahaja. Betul. Dihantar kayu kayan kita, ambil komisen. Dialibabakan. Kita punya minyak sawit mentah, dialibabakan, hantar pergi semenanjung Malaysia, ambil persen saja. Kali ini dasar kerajaan warisan, insyaAllah, give us more time. We will industrialize negeri Sabah ini, insyaAllah, for the next 5 years. Ini perancangan kita. Mereka tanya apa kita buat 2 tahun. Mana jalan dia cakapnya 2 tahun warisan pemerintah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mau bandingkan, biar apple dengan apple. Janganlah durian dengan apple. Kalau dari segi size durian sama apple pun memang tidak sama. Betul kan tidak? Betul. Kita baru 2 tahun, kau mau compare dengan 26 tahun UMNO berada di bumi Sabah. Mari kita cerita tentang beza. 2 tahun kita menjadi kerajaan. Dulu masa zaman BN, saudara Arifin pun tahu berapa banyak forum mereka buat. Forum demi forum. Untuk apa? Untuk perjuangan Malaysia Agreement. Dia cakap 63. Perjanjian Malaysia 63. Forum demi forum. Siapa ketua forum? Si Hanifah Ahmad sama si Jepri. Sikit-sikit cerita pasal MA63, kita buat forum. Mau cerita pasal MA63, forum lagi. 26 tahun, tuan-tuan. Berapa percaya mereka bawa balik ke negeri Sabah? Siapa tahu? Ada. Kasih kuat. Berapa? Kosong. Kalau kamu tidak kasih kuat, si Arifan tidak dengar. Berapa? Kosong. Kosong. Kalau cakap Pakistan apa kalau kosong? Campar ini. Anu. Hah? 0-0. Raman. Kosong. 26 tahun UMNO di bumi Sabah.
daripada 20 tuntutan dalam Malaysia, perjanjian Malaysia 63, campur satu pengurusan sipadan dan ligitan. Kosong mereka bawa. Kamu tahu berapa warisan dapat? 2 tahun kita menjadi kerajaan, kita berjaya bawa balik ke negeri Sabah 17 daripada 21. Mantap. Barisan. Mau tanya lagi kita punya rekod. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak tahun 1976 Kerajaan Persekutuan memberikan geran kepada negeri Sabah, tidak pernah diubah walau sekali, hanya 26,3 juta 1 tahun. Kamu tahu berapa kerajaan warisan? Boleh bawa balik, tuntut balik? 12 Siapa tahu? 12 poin berapa yen tu? 56,3 juta berjaya kita tuntut daripada Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 1 tahun, bermula tahun 2020 dan dijanjikan pada tahun 2021 sehingga tahun 2025 106 juta geran Kerajaan Persekutuan perlu berikan kepada negeri Sabah. Mantap lah. Kita merasakan itu masih tidak cukup. Sebab itu saya sebutkan tadi, dalam 21 tuntutan kita hanya tinggal 4 saja lagi. Berbaki 4. Kalau saya tidak silap, di antara yang 4 itu, satu, of course, royalti minyak kita. Kita minta ditambah daripada 5% kepada 20%. Kedua, isu gas kita. Pengurusan gas di bumi Sabah ini. Ketiga, apa dia? Ketiga, siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Jarak daripada pantai ke lautan. Kalau saya tidak saya I can't remember the exact figure, tetapi jarak itu juga kita tuntut agar ianya semakin panjang. Sebab kita sedar dan tahu, tuan-tuan dan puan-puan, kita membentuk Malaysia ini bukannya sebagai sebahagian daripada Malaysia. Kita bentuk Malaysia bersama mereka. Jadi laut kita tidak boleh disamakan dengan negeri-negeri yang ada di sebelah. Jadi sebab itulah kita tuntut. Ada satu lagi saya tidak berapa ingat, nanti saya akan ulang balik. Saya lupa, ada lagi satu. Tapi tinggal 4 lagi yang meja yang perlu kita tuntut. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam tempo 2 tahun kita berjaya bawa balik 17, 2 tahun, insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan mandat yang kuat daripada rakyat negeri Sabah, yakinlah warisan akan memastikan bahwa 4 ini akan kita bawa balik juga ke negeri Sabah. Kita tidak cakap retorik, tuan-tuan. Let the results speak for themselves. Orang putih cakap. Kita bukannya retorik macam mereka, balik-balik forum demi forum. Tengok apa jadi apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, peringkat persekutuan. Kalau dulu jawatan kuasa menuntut perjanjian Malaysia 63 ini dipengerusikan oleh siapa? Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Masa itu Tun Mahathir. Kita tidak mau menteri-menteri. Sebab kenapa? Kita mau Perdana Menteri sebab dia mempunyai kuasa pemutus. Betul atau tidak? Betul. Tengok apa jadi sekarang. Bila PN ambil alih. Dimasukkan jawatan itu, saya dipahamkan. Lepas itu mau dilantik lagi menteri. Disimpan pula si Maximus. Jadi Menteri Ahewal Sabah dan Sarawak. Saya mau tanya dengan orang Sabah, kamu tahu kayak di kementerian? Apa agensi di bawah dia? Pejabatnya pun kita tidak tahu di mana. Ini realiti. Pejabat pun kita tidak tahu. Jadi sebab itu, tuan-tuan, dari segi keseriusan untuk memastikan agar hak-hak kita ini dikembalikan, saya bukan mau puji PH. Kita pun sebenarnya bukan PH. Kita hanya friendly to PH. Sebab kenapa? Sebab mandat rakyat pada masa itu adalah Pakatan Harapan di bumi Semenanjung. Betul atau tidak? Betul. Dan kita selaku friendly to them, kita bersahabat dengan mereka, tapi kita tidak dipegang oleh mereka. Bayangkan, tuan-tuan, mereka cakap, wah, warisan pun bekerjasama dengan parti daripada Melayu. Betul, kita bekerjasama. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kamu tengok, walaupun kita bekerjasama, tapi di negeri Sabah ini, saya berani katakan, kita tidak perlu tunduk dan terikat kepada mereka. Kita buat keputusan ikut kehendak dan acuan kita sendiri. Taman Kinabutan Ria. Taman Kinabutan. Itu realitinya. Bersatu sama UMNO ini, otonomi, sekarang pun bergaduh. Zaid Hamidi datang pergi sini, mengumumkan si Bung.
Datang ke sana siraman dalan. Saya ingat siraman dalan ini pencen sudah. Saya sudah pukul dia di Sepanggar. Saya ingat pencen. Rupanya dia tidak pencen. Tidak apa. Apa berlaku? Siraman dalan pergi mana? Dia cakap otonomi Sabah. UMNO dibagi otonomi. Sabah diberi otonomi. Pramandalan pergi jumpa siapa? Pergi Kuala Lumpur. Siapa dia jumpa di Kuala Lumpur? Zaid Hamidi minta ditukar Sibu. Otonomi apa itu, minta izin pergi sebelah. Kalau benar ianya otonomi, kenapa perlu pergi Kuala Lumpur? Betul. Betul atau tidak? Betul. Jadi kalau KL cakap oke lah bung, kau diam-diam kasih ganti siraman. Apa punya otonomi itu? Betul. Betul atau tidak? Betul. Jadi ini saya jelaskan kepada tuan-tuan, jangan kita terperangkap dengan janji manis mereka. Kononnya mau bagi otonomi. Simple saja. Dia bagi otonomi. Oke, kita bagi otonomi lah. Simple saja. Kalau dia mau pegang Sibung ini, ditukarnya Sibung jadi pengurusi perhubungan UMNO Sabah, hilang otonominya. Betul atau tidak? Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita biarkan memberikan peluang kepada parti di sebelah ini memegang kita, janganlah mimpi soal cerita otonomi ini. Jauh panggang dari api. Tidak mungkin. Ditarik jawatannya Sibung oleh si Zaid Hamidi, hilang. Apa itu otonomi? Kalau betul-betul otonomi macam kita. Saya berani cakap, Anwar Ibrahim pun tidak boleh kontrol kita di negeri Sabah. Betul atau tidak? Betul. We make our own decision. Kita tidak perlu terbang ke Kuala Lumpur. Itu beza kita dengan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebab itulah pilihan raya kali ini bukan pilihan raya yang biasa. Pilihan raya kali ini selain daripada kita ingin mencari kerajaan yang mutlak yang dipilih oleh rakyat, ianya juga merupakan satu gambaran maruah rakyat negeri Sabah. Mereka cakap apa? Hamzah Zainuddin datang ke Sabah. Saya suka datang ke Sabah sebab kraft tangannya cantik-cantik. Sebab bukan kraft tangan yang cantik-cantik, YB-nya yang cantik-cantik. Dipujuk, dirayu. Kita digelar kraft tangan oleh mereka. 26 tahun mereka pegang kita. Mereka gambarkan kita sebagai kraft tangan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini di Taman Kinabutan Ria, saya dengan bangga ingin mengatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, daripada 21 ahli Dewan Undangan Negeri Parti Warisan Sabah, 9 ahli parlimen daripada Parti Warisan Sabah, ditawarkan dengan jawatan dan segala macam, ditawarkan uang ringgit dan segala macam. Kami boleh menjadi bilioner ataupun milioner segera, jutawan segera, kalaulah kami ini mementingkan soal diri kami. Tapi alhamdulillah saya berani katakan pada malam ini dengan bangganya, daripada 21 adun, 9 MP, tidak seorang pun yang tergama menjual maruah mereka kepada parti yang ada di sebelah. UMNO perompak. Saya katakan ini tuan-tuan dan puan-puan, orang selalu sebut kepimpinan melalui tauladan. Betul atau tidak? Pemimpin kena tunjukkan dulu. Kalau kami selaku pemimpin telah buktikan kepada rakyat negeri Sabah bahwa kami tidak akan jual amanah, kepercayaan yang telah diletakkan di bawah kami. Pilihan raya kali ini kami pula ingin menyerahkan, ingin melihat bagaimana rakyat Sabah. Adakah nilai kita ini 100 ringgit, 200 ringgit, 300 ringgit, 500 ringgit? Kalau kami boleh menolak jutaan ringgit pangkat dan jawatan karena tidak ingin maruah orang Sabah ini dianggap mudah dibeli. Saya cabar orang Sabah. Buktikan kepada mereka bahwa orang Sabah tidak mudah untuk dibeli. Ramai bang, ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya sebut pilihan raya kali ini bukan soal saja mencari siapa layak menjadi kerajaan, tapi ini soal maruah kita. Tuan-tuan, kita kena belajar daripada sejarah. Belajar daripada sejarah. Sewaktu Ini zaman untuk Oslo, orang Taman Kinabutan saya. viral video, saya rasa mungkin ada sebahagian besar di sini yang sudah melihat dan menyaksikan video itu. Video yang mengatakan bahwa Telaga Minyak Sabah telah dijadikan tabungan UMNO. Siapa yang ada nampak video itu? Ada nampak? Ya. Kalau tidak nampak, minta dengan share repeat. Kamu tengok video itu.
Dengan bangganya pemimpin UMNO sebut, sewaktu mereka ingin minta dengan Allahyarham Tun Mustafa pada masa itu, agar ditandatangani perjanjian minyak. Karena pada masa itu UMNO ingin mencari dana. Mereka telah kenal pasti bahwa untuk menambah tabungan UMNO ini kita perlu cari telaga minyak di negeri Sabah. Masa itu Tun Mustafa tidak mau tanda tangan. Tidak cukup dengan dia tidak mau tanda tangan, dihalaunya Tunku Razali, kau pergi naik kapal terbang, kau balik pergi Malaya. Minyak Sabah orang Sabah punya. Tapi apa mereka cakap? Mereka tubuhkan Parti Berjaya. Tujuannya apa? Untuk menumbangkan Tun Mustafa. Kenapa perlu ditumbangkan Tun Mustafa? Karena mereka inginkan telaga minyak kita. Dan apa mereka lakukan? Disebabkan oleh pada ketika itu mungkin rakyat Sabah tidak nampak, terlalai, tidak sadar. Mengakibatkan apa berlaku? USNU Berjaya ditumbangkan oleh mereka. Dan apabila USNU tumbang, apa berlaku? Berjaya mengambil alih. Dan apabila Berjaya mengambil alih, tuan-tuan dan puan-puan, cukup sedih kita apabila dinyatakan pada ketika itulah perjanjian Petronas itu ditandatangani dan mengakibatkan telaga minyak kita sejak tahun itulah telah dijadikan sebagai tabungan UMNO sehingga ke hari ini. Happy kita? Tidak. Senang hati kita selaku rakyat negeri Sabah? Tidak. Jadi maka dengan itu, atas kesadaran itulah tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini soal maruah kita. Soal ingin mempertahankan dan menuntut semula apa yang sepatutnya menjadi hak kita. Jangan mau kita dipecahkan, tadi saudara Arifin sebut, jangan kita mau dipecahkan oleh bangsa, agama dan juga suku kaum. Karena identiti kita di negeri Sabah ini, kalau ada negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia yang boleh mencontohi negeri Sabah ini, Sabahlah merupakan simbol penyatuan bangsa, kaum dan agama. Betul. Mereka lancarkan Squad Sabil. Squad Sabil. Saya orang Islam, tuan-tuan. Saya orang beragama Islam. Tapi kita ada rakan-rakan juga yang bukan beragama, bukan Islam. Tetapi kalau kita ambil nama Squad Sabil itu, kamu Google apa maksudnya? Kamu tengok. Jihad memperjuangkan agama. Betul. Mereka tidak sedarkan di Sabah ini. Benar, kita selaku orang Islam, kita perjuangkan agama. Tapi not to the extent kita menidakkan hak agama-agama lain yang ada di negeri Sabah ini. Dan itu yang berlaku di Semenanjung. Politik pecah perintah. Kalau orang UMNO mau undi, dia cakap apa? Jangan kamu undi DAP. DAP itu Cina, Cina itu komunis. Tapi kalau dia mau tauke, siapa dia cari? Kebanyakan tauke pemimpin UMNO siapa? Jolo itu bangsa apa? Bangsa apa? Jawa. Mana ada Cina? Jawa. Tuan-tuan dan puan-puan, kebobrokan hingga mengakibatkan UMNO dan Barisan Nasional tumbang di bumi Malaysia ini. Karena apa? Karena kebobrokan dan salah guna perompak penyamun mereka. Bukan saya cakap, Tan Sri Mayudin cakap. Betul kan tidak? Kamu udah nampak video dia? Tan Sri Mayudin cakap, UMNO itu perompak, penyamun, penyanga. Siapa pengurusi tabung haji? Orang Cina. Siapa pengurusi Mara? Orang India. Agensi-agensi lain, Velcro, siapa pengurusi dia? Orang apa? Orang Cina. Percaya dorang, jangan kau percaya, semua Melayu. Bila kamu diam-diam, saya pun jadi risau. Semua agensi-agensi ini, tuan-tuan dan puan-puan, rusak.
Sedangkan pengurusnya, pemimpinnya orang-orang Melayu Islam. Tapi cerita soal habislah Malaysia ini kalau tidak ada UMNO, maka komunislah yang memerintah Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita amalkan budaya kaum ini, bangsa agama ini di negeri Sabah. Kita kena saling menyayangi di antara satu sama yang lain, regardless of your race and religion. Mereka lupa. Saya masih ingat lagi, sewaktu kita masih kerajaan pembangkang, masih pembangkang di negeri Sabah. Pemimpin UMNO turun ke Sempurna. Apa ucapan mereka? Kepada orang Sempurna, pastikan undi UMNO. Sebab kalau UMNO tumbang, nanti Cina jadi ketua menteri di Sabah ini. Saya mau tanya dengan orang di Taman Kinabutan ini. Ada berapa ketua menteri sudah Cina di Sabah ini? Kamu tahu? Berapa ketua menteri berbangsa Cina di negeri Sabah? Mana ada 2? 3 kah? Baca kamu buku sejarah. Apa itu? Banyak. Yang Tekli pernah ketua menteri, Chong Kakiat pernah ketua menteri, apa itu? Itu bangsa Melayu. Tapi mereka lupa bahwa Sabah ini semua kaum sudah pernah menjadi ketua menteri, tidak pernah berlaku rusuhan, betul kan tidak? Karena apa? Karena inilah semua permuafakatan pelbagai kaum bangsa agama di negeri Sabah. Kita tidak menjadi masalah siapa menjadi ketua menteri karena mereka tetap orang Sabah. Betul kan tidak? Betul. Tapi mereka datang ke sini bakar sentimen perkauman supaya orang Islam takut dengan orang Cina, supaya orang Islam takut dengan orang Kristen. Kita imbau sejarah, tuan-tuan dan puan-puan. Imbau sejarah. Saya kalau saya berceramah, saya suka cerita pasal sejarah. Walaupun dulu waktu peperiksaan SPM saya tidak lulus sejarah ini. Sebab saya tidak minat. Sebab saya dulu aliran sains. Itu makluman saudara Ripin. Sebab itu sejarah saya tidak minat. Setelah jadi orang politik saya baca buku sejarah. Sebab dulu musim sekolah saya tidak suka ingat tahun-tahun itu. Christopher Columbus lah apalah semua. Saya bilang pening kepalaku ini, nama pun susah mau sebut. Tapi kita imbau sejarah. Sadar atau tidak bahwa melebarnya sayap UMNO ke bumi Sabah ini karena kita juga. Kita yang panggil. Kamu sadar gitu? Bagi yang muda-muda mungkin tidak ingat. Pada ketika itu berpecah orang Sabah. Pantai timur dengan pantai barat berbala. Islam dengan Kristen berbala. Kaum-kaum berbala. Mengakibatkan pada masa itu terpisah di timur dan barat. Taman Kinabutan, Taman Kinabutan Ria, Taman Kinabutan Ria. Sebab masa itu PBS pemerintah seolah-olah kita merasakan bahwa kita terpinggir. Dan masa itu juga USNU sudah tidak kuat, tidak bermaya, berjaya sudah ditolak oleh orang Sabah, maka kita tidak punya pilihan. Maka kita panggillah UMNO ke bumi Sabah. Tujuan dia pada masa itu saya paham, karena kita tidak punya pilihan pada masa itu. Karena kita pilih UMNO selaku parti yang berjaya memerdekakan tanah Melayu pada masa itu, parti yang berkuasa di tanah Melayu pada masa itu, berjaya memajukan tanah Melayu pada masa itu, mengakibatkan orang Sabah merasakan kita panggil UMNO ke Sabah bantu kita. Itu niat kita dulu. Tujuannya apa? Supaya sekurang-kurangnya dengan pengalaman yang mereka ada, at least sekurang-kurangnya Sabah ini bolehlah dibantu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri yang lain. Itu tujuan kita dulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, setelah 26 tahun mereka menjadi kerajaan, Tun Mustafa pernah cakap Sabah adalah negeri yang terkaya di Malaysia. 26 tahun UMNO memerintah. Bank Dunia cakap, bukan saya cakap, Bank Dunia cakap rakyat termiskin di Malaysia terletak di bumi Sabah. Bagaimana negeri yang kaya rakyatnya paling miskin? Tuan-tuan dan puan-puan, ini faktanya. Kita bukannya rekayasa. Kita tidak reka cerita. Itu realiti dia. Bank Dunia yang cakap. Dan maka dengan itulah, ditambah lagi dengan kebobrokan mereka, ditambah lagi dengan keangkuhan dan salah guna kuasa mereka, maka timbul kesadaran di kalangan rakyat negeri Sabah. Saya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut ini.
apabila terkeluarnya yang amat berhormat Presiden Parti kita ini daripada UMNO. Ya, si Arifin pun sebut tadi, kita ini bekas UMNO, di depan ini kebanyakannya UMNO dulu. Benar, semua kita, mungkin majoriti yang ada di hadapan ini bekas UMNO. Sebab yang saya sebutkan tadi, kerana ibu bapa kita pada masa itu, nenek moyang kita berharap agar UMNO dapat selain daripada menyatu padukan kita, membangunkan kita, memajukan kita dengan pengalaman yang mereka ada. Tapi yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sebaliknya. Dengan penyalahgunaan kuasa yang ada di sebelah sana, hasil masuk kita diherot, dibawa ke sebelah, mengakibatkan inilah yang berlaku kepada negeri Sabah. Negerinya masih kaya, dengan keindahan alamnya, dengan sumber laut-lautannya, dengan sumber alam semula jadinya, tetapi kita masih lagi di antara negeri yang termiskin di Malaysia. Jadi saya sebut tadi, apabila terkeluarnya yang amat berhormat Presiden Parti kita daripada UMNO, saya anggap ini merupakan satu rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah mula memberi kesedaran kepada kita bahwa sudah sampai masa dan ketikanya agar orang Sabah berdiri di atas tapak kaki mereka sendiri. Dan saya yakin insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan mandat baru yang diberikan oleh rakyat, janganlah nilai kita dengan 2 tahun. Si Bung cakap di Kinabatangan, berucap dia bilangnya, apa warisan buat sama kamu orang kampung di Kinabatangan ini sepanjang 2 tahun? Ada jalan? Saya mau bagi tahu dengan Datuk Bung, berapa penggal Bung kau ada kau jadi ahli parlimen di Kinabatangan? 5 penggal, tuan-tuan. Kamu tahu kali 5 penggal ini berapa tahun? 25 tahun. 5 kali 5 berapa? 25 tahun. UMNO dan Barisan Nasional satu ketika pernah menjadi kuasa besar, kuasa kuat di Tanah Melayu, betul ke tidak? Betul. Sabah pernah menjadi fixed deposit kepada UMNO dan Barisan Nasional, betul ke tidak? Betul. 25 tahun dia menjadi ahli parlimen. Sekarang saya mau tanya dia balik, kenapa tidak ada jalan, Bung? Kau nilai kita dengan 2 tahun tidak cukup, kamu kacau, ada COVID, kamu tawar sana, tawar sini, mau shopping sana, shopping sini. Sekarang kau tanya kita, mana jalan? Dari tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya ulang balik. Tidak adil untuk warisan ini dinilai dibandingkan dengan UMNO yang 26 tahun mentadbir negeri Sabah. Masuk. Dengan 2 tahun, dengan banyak kacau, banyak dugaan, banyak rintangan yang perlu dihadapi oleh yang amat berhormat Presiden Parti kita. Di Kinabatangan ini, kalau kita tanya apa ada di Kinabatangan, orang Kinabatangan cakap, weh kami ada KFC, bang. Dia tidak lupa, dia lupa. Di Tawau ini McDonald's, Starbucks pun sudah ada. Betul tidak? Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya sebutkan tadi. Janganlah nilai kita dengan tempo 2 tahun yang ada, dengan dugaan, rintangan, cabaran yang perlu kita hadapi. 2 tahun kita menjadi kerajaan. Siapa sini orang Kalabakan? Kita janjikan dulu sewaktu pilihan raya. Kita janji apa? Kalau kita menjadi kerajaan, Kalabakan tidak lagi ke belakang. Hari ini Kalabakan sudah menjadi daerah penuh, sudah ada pejabat daerahnya sendiri. Hebat Kalabakan. Baru 2 tahun. Roundabout. Yang saya cakap bukan lagi ke belakang. Nama saja Kalabakan. Roundabout. Baru 2 tahun. Apalagi yang kita buat 2 tahun? 2 tahun dengan cabaran yang ada. Kita pun nampak yang amat berhormat Presiden Parti kita, Ketua Menteri, pusing seluruh Sabah bagi geran tanah sama orang yang telah tunggu geran tanah mereka. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, ada yang sampai 30-40 tahun. Hari ini kita tunaikan janji kita. Kita masukkan grant komunal, kita berikan grant tanah kepada rakyat Sabah yang telah menanti Benar Pak Kigang. Benar, ada lagi beberapa buah kampung yang belum diwarta dalam proses. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, benar, saya kena mengakui hakikat ini. Sewaktu kita kempen dulu, ada yang berjanji termasuk saya bagi tahu, sebab saya ingat proses penguartaan kampung ini mudah.
Jadi kita pun dengan semangat mau mengubah Sabah, kita janji dalam tempo 100 hari kita akan wartakan. Rupanya bila kita jadi kerajaan, proses pengwartaan ini ada prosesnya dan proses undang-undangnya. Jadi memakan masa. Tetapi apa yang saya ingin nyatakan di sini, komitmen kerajaan warisan ada. Bukti dia semalam di kawasan saya di Paliman Sepanggar. 30 tahun beberapa buah kampung di Paliman Sepanggar menunggu pengwartaan kampung mereka. Semalam kita telah umumkan pengwartaan Macam hampir penat 10 kedatangan gua ni, kampung-kampung memakak. yang tidak diwarta selama 30 tahun di kawasan itu. Insya Allah disandakan akan menyusul. Jangan bimbang. Cuma macam saya sebutkan tadi, gangguan terlalu banyak sehingga terpaksa kita bubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bercerita tentang pembubaran ini. Saya takut hujan. Insya Allah ini baru muka surat pertama. Campaign akan kita lakukan lagi. Insya Allah kalau Cigu Nasri ini jemput saya sekali lagi, saya akan datang lagi. Saya akan datang lagi dengan beberapa lagi perkara-perkara yang kita akan expose supaya rakyat Sabah tahu. Tapi biarlah, ini masih lagi chapter 1. Oleh karena ini Cigu, jadi ini baru kelas chapter 1. Bercerita tentang pilihan raya ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya risaukan, saya ulang sekali lagi di hadapan tuan-tuan. Di antara cabaran paling getir, tidak lain tidak bukan isu calon. Betul. Dalam mana-mana, saya yakin di sebelah sana pun juga merasa cabarannya. Sebab ramai yang berminat, termasuk kekanda saya, Saudara Arifin ini layak, benar. Saya tidak nafikan. Saudara Ancok juga layak, Saudara Herli juga layak, Saudara Frank Salaja juga layak. Ramai yang layak. Tapi reality dia, tidak kira bagaimana pandainya lah Datuk Syafiee, tidak kira bagaimana pendeknya Datuk Syafiee. Reality dia kena memilih satu orang. Tidak ada orang calon warisan di Balu 10 orang. Ada? Tidak ada. Kita kena meletakkan suka atau tidak satu orang sahaja. Wah. Kalau ada 9 orang yang 10 orang yang minat, kau pilihlah di antara 10 itu, tetap 9 orang kecewa. Ambillah formula matematik, ambil pakar matematik dari negara mana sekalipun. Betul. Apabila kita pilih 1, 9 tetap kecewa. Betul atau tidak? Betul. Dan kalau 9 ini mempunyai jiwa yang besar demi masa depan anak cucu kita di negeri Sabah, maka 9 ini akan berjiwa besar dan akan memastikan walaupun mereka tidak terpilih, tapi karena jiwa mereka besar, bukan kepentingan pribadi, maka mereka akan pastikan calon yang diamanahkan itu menang dalam pilihan raya. Nah, tetapinya. Jaga kau. Tetapinya, kalau 9 tadi tidak berjiwa besar, meletakkan cita-cita pribadi, meletakkan harapan pribadi, meletakkan keinginan untuk juga dipaksa menjadi calon, maka saya risau. Kalau 9 ini berjiwa seumpama itu, 9 keroyok 1 ditambah dengan lawan kita 5 penjuru di luar sana, 9 campur 5 berapa Cikgu? 14 keroyok 1. Tumbang. Kalau matematik, kau ambil pakar matematik daripada mana sekalipun, keberangkalian besar calon kita itu boleh tewas. Betul. Dan apabila tewas, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya risau lagi, kalaupun tewas tapi kita masih boleh bentuk kerajaan, mungkin oke, bolehlah kita terima pedihnya. Tapi yang saya risau apabila calon kita itu kalah, mengakibatkan di atas tidak boleh bentuk kerajaan. Sakitnya, kecewanya, bukan hanya calon yang merasa, bukan hanya jentera-jentera di Taman Kinabutan Ria yang merasanya, tetapi saya yakin seluruh Sabah, rakyat Sabah yang ingin memastikan Sabah ini kita pertahankan juga akan merasa kecewa. Jadi maka dengan itu saya memohon selaku anak Sabah,
agar utamakanlah. Saya bangga dengan kekanda saya. Ini ucapan dia pun tadi berdiri bulu roma saya. Nasib bulu roma saja. Bila dia sebut, dia tidak kira siapa calon. Yang penting kepada dia perjuangan untuk memastikan Sabah ini kita pertahankan dapat direalisasikan. Dan insya Allah kepada para peminat ingin menjadi calon, kita diminta untuk oleh Allah untuk berusaha meyakinkan rakyat bahawa saya layak. Selebihnya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya yakin tuan-tuan, yang memilih dan menentukan siapa menjadi pemimpin ini bukan Syafi'i Abdal. Yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin ini kalau ada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Kalau kau dipilih, dipilihlah kau. Betul. Betul, Datuk. Jadi besarkan jiwa, bukakan hati. Lihat kepada masa depan kita. Tuan-tuan, pilihan raya kali ini yang ketiga yang paling penting, bukan hanya orang Sabah yang melihat keputusan pilihan raya ini, sedar atau tidak, di Semenanjung Malaysia hari ini melihat apa bakal menjadi keputusan pilihan raya di negeri Sabah ini. Sedar atau tidak, Kerajaan Perikatan Nasional hanya ada satu majoriti sahaja. Baru-baru ini satu undi mereka dapat. Mananya apa? Mananya satu majoriti. Saya difahamkan Datuk Maximus sakit. Saya difahamkan mudah-mudahan walaupun kita berlainan ideologi politik, berlainan agama, selaku orang Sabah, kita doakan agar yang berhormat Datuk Sri Maximus diberikan kesihatan, cepat sembuh. Kerana bagaimanapun tuan-tuan, walaupun kita ada ideologi politik berlainan agama dengan beliau, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada beliau selaku pemimpin Sabah. Tapi saya difahamkan dia sakit, mengakibatkan baru-baru ini dia tidak dapat datang ke parlimen. Mananya mereka sudah hilang kurang satu kursi. Tunku Razali pun tidak dapat datang baru-baru ini. Itu yang kurang satu kursi, bermana mereka tinggal hanya satu. Kita orang Sabah pun sedar, UMNO sama Bersatu bagadu. Betul tak tidak? Bagadu mereka sama mereka, bukan di sini, di sana. Jadi kita orang Sabah, kita tidak peduli apa berlaku dengan parti di Malaya ini. Let them fight. Biarkan mereka bergaduh. Apa yang penting kepada kita, orang Sabah perlu bersatu kerana keputusan pilihan raya ini, percayalah, akan mengubah landscape politik Malaysia pada kali ini. Bayangkan tuan-tuan, 60 tahun kita membentuk Malaysia. Jangan cerita jawatan Perdana Menteri. Di calon pun kita tidak pernah. Betul atau tidak? Apabila berlaku pergolakan politik di Semenanjung Malaysia, bukan pun Datuk Syafi'i minta. Sampai hari ini dia tidak cakap saya mau. Tapi percaya atau tidak, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala datang dan timbul cadangan. Oleh kerana di sana berbala, baik PH-nya berbala, baik PN-nya berbala, baik MN-nya berbala. Di sana pun tidak tahu mana satu MN, mana satu PN. Berbala. Tidak semana-mana tuan-tuan. Oleh kerana di sana berlaku perbalahan, UMNO mau pilihan raya, Bersatu tidak mau pilihan raya, PH mau siapa ketua Perdana Menteri, Tun Mahathir, PKR tidak mau Tun Mahathir, Bersatu hitam, dia panggil Bersatu hitam, black. Sekarang ni ada sudah parti Pejuang. Pejuang cakap tidak mau Anwar Ibrahim, bergaduh. Semua tidak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi tidak semana-mana tuan-tuan dan puan-puan, buat pertama kali dalam sejarah tanpa kita duga, yang mencadangkan nama yang amat berhormat Presiden parti kita menjadi calon Perdana Menteri buat pertama kali, merupakan satu petanda bagaimana kita dianaktirikan. Tiba-tiba mereka melihat ada satu individu yang datang bukan dari Semenanjung, daripada Sabah, yang mereka harap boleh menjadi Perdana Menteri dan memperbaiki kerosakan yang ada di sana. Bayangkan, 60 tahun
Jangan cerita jawatan, di calon pun tidak pernah. Maci, orang bilang kalau anugerah music. Kamu tahu anugerah music? Akademi Fantasia. Kalau masuk di calon, kalaupun tidak menang, dicalonkan, orang bangga. Baru dicalonkan. Kita ini tidak minta. Siapa yang mencalonkan? Lim Guan Eng, Mat Sabu. Yang mencadangkan, kami tengok. Oleh kerana tidak ada ketetapan, kami mencadangkan Datuk Syafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan, dalam keadaan mereka hanya ada tinggal satu majoriti saja. Dalam keadaan pergolakan politik yang ada di semenanjung Malaysia, termasuk seluruh Malaysia, termasuk kita di Sabah. Tidak semana-mana, buat pertama kali, nama orang Sabah dicadangkan oleh mereka, bukan kita minta. Dicadang oleh mereka, calon Perdana Menteri untuk pilihan raya umum akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu, pilihan raya kali ini penting bagi kita. Kalau kita ingin mencipta sejarah buat pertama kali, kita ingin buktikan kepada mereka yang ada di sana bahwa sudah sampai masanya orang Sabah, regardless of your race and your religion, let us unite and make sure we take over the government. Yakinlah, saya yakin perubahan ini akan berjaya kita cipta kalau rakyat Sabah bersatu. Berikan mandat yang cukup kuat kepada kita. Insya Allah aspirasi rakyat untuk melihat perubahan di negeri Sabah akan kita realisasikan. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya tidak ucap panjang. Inilah masalah dia orang politik. Kalau pegang mikrofon, kalau boleh bisuk pun masih boleh tahan. Kemarin saya maklumkan yang amat berhormat Presiden Parti Datuk Seri, saya ingin ke Tawau, ke Sempurna, ke Ladatu, ke Kunak, ke Sandakan. Datuk Syafie sebut sama saya tadi, kau punya kaki belum sehat lagi, banyakkan berehat, tidak apa. Saya beritahu dengan dia, Oi, panat aku. Wik Datuk sudah Seri. di teleponku. Wik sudah. tidak kira apa berlaku. Patah kaki bertongkatkan dagu, patah dagu bertongkatkan paruh. Pantang membujur lalu melintang patah. Demi perjuangan orang Sabah, tidak kira patah pun patahlah. Yang penting perjuangan ini perlu kita teruskan. Dan saya harap orang-orang di Taman Kinabutan Ria ini, saya minta, saya memohon sangat-sangat. Kami tidak punya duit, tuan-tuan. Kami bukan perompak penyamun. Mereka boleh tawarkan jutaan ringgit kepada para YB. Kami tidak mampu, sebab kami bukan perompak penyamun. Tadi saya sebut, YB kami 21 orang adun. Kalau tuan-tuan kenal adun-adun kami ini, mereka bukannya kalangan orang-orang bangsawan. Bukan orang kaya. YB Azalinanya, YB Arunanya. YB Aruna, saya pergi pejabat dia, tuan-tuan, saya kesian. Tidak sempat. Langsung Sebab dia pakai hari ini ada pembalut buku saja. tiga tempat kami pergi. Saya tidak cakap bohong. Bukannya orang kaya-kaya. YB Bencong di Kudat, dia buka kedai apa? Buka kedai karaoke kecil-kecilan saja. Bukan orang kaya. Kita ini bukan orang kaya. YB Manis buka rumah dia terbangkalai, tuan-tuan. Kamu pergi Sempurna kalau tidak percaya cakap saya, tengok rumah dia terbangkalai, tidak siap. Sebab apa? Kita ini bukan perompak penyamun. Tapi ditawarkan kita dengan uang ringgit, kita tidak ambil walau 1 sen, tuan-tuan. Karena bukan itu asas perjuangan kita. Warisan dilahirkan ini daripada air mata dan keringat orang-orang Sabah. Dan tidak akan mungkin kita jual keringat dan air mata ini hanya kerana uang ditawarkan kepada kita. Iman kita hilang, mengakibatkan kita jual maruah perjuangan kita. Betul. Jadi maka dengan itu pilihan raya, kalau dikasih 10 ringgit, jangan coba-coba uji iman saya. Dikasih 50 ringgit, jangan coba-coba ubah prinsip saya. Dikasih 500 ringgit, kamu sudah mula menguji kesabaran saya. 101.000 ringgit, jangan kau cakap kuat-kuat. Lipat kecil-kecil. Nah, mati kita kalau begitu.
Tuan-tuan, saya minta sangat-sangat, jangan. Kalau dia bagi 100 ringgit, ambil. Angka. Dikasih 200 ringgit, ambil. Dikasih 300 ringgit, Ambil. dikasih 500 ringgit, Ambil. tapi bersaksikan Allah Subhanahu wa taala apabila berhadapan dengan kertas undi, jangan lupa, jangan gentar, letakkan kepentingan Sabah, undi pati warisan Sabah. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Insyaallah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan kita mohon, kami mohon